Okey, baik. Untuk sejarah tingkatan 5, okey, kamu akan bermula dengan okey, tajuk kedaulatan negara. Okey, dan apakah itu kedaulatan? Kamu akan belajar tentang kedaulatan dan ciri-ciri negara yang berdaulat. Kemudian kepentingan, okey, kenapa mesti nak wujudkan sebuah negara yang berdaulat dan bagaimana untuk mempertahankan kedaulatan itu. Baik, so itu bab 1, kedaulatan. Sama macam form 4. Kalau kamu ingat form 4, okey, kamu mula dengan bab 1 iaitu warisan negara bangsa. Kan? Yang ini bab form 5 iaitu bermula dengan kedaulatan. Kemudian disusuli pula dengan bab yang kedua iaitu perlembagaan persekutuan. Di mana kita akan belajar tentang perlembagaan persekutuan. Apa itu perlembagaan? Iaitu undang-undang tertinggi, okey, bagi sesebuah negara. Jadi kalau perlembagaan persekutuan bermakna undang-undang tertinggi bagi persekutuan tanah Melayu. Dan undang-undang itu ataupun perlembagaan itu, okey, ada sejarah dia, bagaimana ianya berlaku dan apakah ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan, dan perlembagaan ini pernah beberapa kali dipinda untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa. So itu perlembagaan. Bab 2. Bab yang ketiga, kamu akan belajar tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini adalah satu sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran negara kita, di mana negara kita unik. Kita amalkan dua-dua. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sesetengah negara lain hanya mengamalkan demokrasi berparlimen saja. Sebab negara itu tidak ada raja. Contohnya seperti di Indonesia, di mana dia tak ada raja. Jadi dia hanya mengamalkan demokrasi berparlimen secara republik. Jadi apakah kelebihan raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen? Dan di sinilah kita akan belajar tentang topik yang di-Pertuan Agong dan raja-raja. Apa fungsi sebenarnya Agong ni? Apa fungsi raja sebenarnya ni? Kita tengok dalam TV, duduk diam aja kan. Macam relax, macam goyang kaki ke. Tak. Dia ada tugas dia. Ada tugas dia. Jadi kita juga lihat tentang amalan demokrasi dalam negara kita, bagaimana demokrasi itu diterapkan dalam negara kita. Apakah ciri-ciri yang menunjukkan itu adalah demokrasi. Baik, so itu yang ketiga. Baik, bab yang keempat, kamu akan belajar tentang sistem persekutuan. Sistem persekutuan ini merujuk kepada apa tahu? Tentang satu sistem yang mana kita ada banyak kerajaan negeri, tetapi kerajaan negeri itu disatukan di bawah satu pentadbiran yang dipanggil persekutuan. Daripada situ kita akan belajar bahawa okey, yang kawal semua negara kita ialah kerajaan persekutuan. Tetapi di setiap negeri dia akan ada kerajaan negeri itu sendiri. Dan apakah bidang kuasa dia? Dia ada perbezaan. Kerajaan persekutuan ada bidang kuasa dia, kerajaan negeri ada bidang kuasa dia. Bidang kuasa dia biasanya berbeza. Namun ada juga bidang kuasa yang akan perlu dibuat bersama-sama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Itu sistem persekutuan. So kalau kamu lihat bab 1 hingga bab 4 sebenarnya dia berkaitan dengan dengan pentadbiran negara kita. Bab 1 tentang kedaulatan negara, bab 2 perlembagaan persekutuan, undang-undangnya, yang ketiga tentang raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen, dan bab yang keempat tentang sistem persekutuan. Baik. Mungkin ada yang bertanya, cikgu, macam bosan aja pun semua ni, semua fakta. Memang. Bab 1 hingga bab 4 memang fakta sahaja. Memang fakta sahaja. Seolah-olah informasi saja. But then, bila kamu masuk bab yang kelima, ya betul, bab yang kelima barulah ada sejarah sikit, iaitu pembentukan Malaysia. Bagaimana Malaysia dibentuk. Ingat kalau yang kita belajar semasa tingkatan 4 hari itu, iaitu bab 10. Pemasyuran kemerdekaan kan. Pemasyuran kemerdekaan itu bukan kemerdekaan Malaysia, tapi itu kemerdekaan tanah Melayu.
Sebab itu 1957 itu adalah Persekutuan Tanah Melayu. So yang ini pembentukan Malaysia iaitu yang mana dibentuk Malaysia melalui gabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura yang menjadi Malaysia pada tahun 1963. So bagaimana ianya bermula dan bagaimana reaksi-reaksi rakyat dan juga reaksi negara jiran bila kita nak bentuk Malaysia. Ada yang menentang tau. Ada yang menentang, kemudian berlaku konfrontasi di mana berlaku penentangan oleh Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Itu semua kita akan belajar dalam bab 5. Pembentukan Malaysia. So, akhirnya Malaysia pun berjaya dibentuk. Tetapi selepas itu apa yang berlaku, cikgu? Selepas Malaysia dibentuk, maka cabaran selepas pembentukan Malaysia, iaitu apakah cabaran-cabaran, dugaan-dugaan, halangan-halangan yang berlaku selepas pembentukan Malaysia. Seperti apa? Seperti cabaran dalaman Malaysia itu sendiri. Kemudian Singapura nak berpisah daripada Malaysia. Ini kita akan belajar pemisahan Singapura. Kemudian kita akan belajar tentang menangani ancaman komunis. Ada lagi rupanya komunis sampai tahun-tahun 1980-an. Ada lagi komunis. Macam mana nak atasi komunis ni? Isu pembangunan dan ekonomi, dan yang terakhir cabaran selepas pembentukan Malaysia iaitu tragedi hubungan antara kaum, iaitu tragedi 13 Mei 1969. So kita akan belajar juga tragedi 13 Mei ini. Itu cabaran-cabaran dia. Baik. So selepas cabaran itu, apa lagi cerita dia, cikgu? Iaitu kalau kita tengok kepada bab yang ketujuh, bagaimana kerajaan kita nak membina kesejahteraan negara. Kesejahteraan ini maksudnya adalah keamanan negara. Macam mana kita nak mengamankan negara kita ini? Negara kita ni berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Jadi macam mana nak membina satu kesejahteraan? Paling utama kata kunci dia iaitu perpaduan dan juga integrasi nasional. So macam mana nak bersatu padu? Kita kena buat dasar pendidikan kebangsaan, kita kena jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, kita perkenalkan dasar kebudayaan kebangsaan, kita jadikan sukan sebagai alat untuk perpaduan, dan rukun negara sebagai tonggak kesejahteraan negara. Maknanya dengan amalan-amalan ini, maka kita dapat membina kesejahteraan negara. Itu bab 7. Baik, kalau aman saja, sejahtera saja tak cukup, cikgu. Kita perlukan duit, cikgu. Betul? Kita perlukan duit. Kita perlukan, kalau nak hidup, nak teruskan hidup, kena ada duit. Jadi, oleh sebab itu, bab yang ke-8, iaitu membina kemakmuran negara. Iaitu bagaimana kerajaan ingin membina kemakmuran. Kita tahu kemakmuran bermaksud kemewahan negara. So macam mana nak membina kemewahan negara? So kerajaan perlu buat dasar-dasar seperti dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional. So dua dasar inilah yang telah dibuat untuk membina kekayaan negara, membina kemakmuran negara. Daripada bab 8 itu, bab 7 kita dah aman. Bab 8 kita dah berusaha bina kekayaan. Bab 9, bagaimana pula Malaysia dengan dasar luarnya. Maksudnya, macam mana Malaysia dengan hubungan-hubungan negara luar seperti Malaysia dengan PBB, Malaysia dengan Commonwealth, Malaysia dalam ASEAN, Malaysia dalam NAM dan juga Malaysia dalam OIC. Macam mana hubungan ini berlaku? Adakah Malaysia berbaik-baik dengan PBB, Commonwealth, ASEAN, NAM dan juga OIC? Itu dasar luar Malaysia. Dan bab yang terakhir, bab 10, iaitu kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Iaitu bagaimana prestasi Malaysia di peringkat dunia. Malaysia memang cemerlang dan di peringkat dunia. Dengan apa? Dengan Malaysia memainkan peranan dalam pelbagai isu global, dalam hubungan ekonomi, kemudian rakyat Malaysia terlibat dalam isu-isu kemanusiaan
seperti isu Aceh di tsunami di Aceh, kemudian isu Palestin, kemudian isu berkaitan dengan bencana alam dan sebagainya, dan juga isu Malaysia dengan Antartika, dan juga wawasan Malaysia menuju masa depan. Apakah matlamat Malaysia pada masa hadapan. So 10 bab ini kalau kita lihat ianya bukanlah kata apa kita kata sebagai sejarah sangat, namun begitu ianya berkaitan dengan bagaimana Malaysia ini dibentuk dan bagaimana Malaysia ini menjadi seperti ada sekarang ini. So secara imbas, kamu rasa bab sejarah tingkatan 5 ni menarik atau tidak? Secara Bolehlah menarik. bolehlah menarik. Yang lain rasa macam mana? Adakah rasa macam okey, baik. Ya, betul. Terus terang cikgu cakap bahawa sebenarnya sejarah form 4 lagi best. Betul. Sejarah form 4. Ya betul. Secara form lebih best sebab dia cerita pasal luar negara. Ya, form 4 sejarah dia ada perang dunia, dia ada pembentukan Malaysia, Tanah Melayu, ada juga tentang usaha-usaha kemerdekaan, pilihan raya. So, form 4 lagi best lah. Berbanding form 5 ni dia agak dry. Dry ni maknanya kering. Dia punya fakta-fakta tu kering. Tapi sebenarnya ia memudahkan sebab dia jadi macam satu pengetahuan am. So bila pengetahuan am tu bermakna banyak soalan-soalan yang macam boleh dijawab melalui fikir secara logik. Jadi hopefully itu akan membantu para pelajar untuk menghadapi peperiksaan SPM lah. Okey. Baik. So kita dah lihat tentang sedikit sebanyak tentang susunan bab itu, dan kita akan mulakan dengan bab 1 iaitu tentang kedaulatan negara. Okey, so dah bersedia semua? Okey. Dah sedia dah okey. Alright. Okey. Warm up dulu. Okey. Okey. Kedaulatan negara. Okey. Sekejap ya. Bunyi tentum, tentam. Okey, sekejap. Okey, banyak pula yang bertanya. Okey, baik. So, kita akan lihat tentang bab 1 iaitu kedaulatan negara. Baik. Yang ini adalah gambar apa ni? Ini adalah gambar istana negara yang baru. Ya, gambar istana negara yang baru. Dan kalau kita lihat istana negara ini melambangkan kedaulatan negara. Iaitu kita dah belajar itu tentang konsep kedaulatan. Baik. So, apa itu kedaulatan? Baik. Kedaulatan sebenarnya adalah ditakdirkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Sebab itu, kalau kamu masih ingat lagi apabila kalau kamu tengok filem-filem lama bila jumpa je agung, bila jumpa je raja sultan, sebab kata apa? Daulat tuanku. Daulat tuanku. So kenapa disebut daulat itu? Maknanya daulat itu bermaksud kekuasaan tertinggi daripada tuanku. Kekuasaan tertinggi oleh tuanku. Jadi itu disebut daulat. So daulat tu maknanya kekuasaan tertinggi. Jadi kedaulatan ini memang dah ada sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, dan kemerdekaan Tanah Melayu dan pembentukan Malaysia telah mengukuhkan serta memantapkan negara bangsa kita yang bebas dan berdaulat. Dan kita telah lihat tentang takrif kedaulatan ataupun maksud kedaulatan. Kedaulatan daripada bahasa Yunani iaitu superneus dan juga superenus. Dalam bahasa Yunani kedaulatan ialah superneus ataupun superenus yang bermaksud agung ataupun yang tertinggi. Tertinggi ni maknanya paling tinggi lah. Jadi kalau katakan kedaulatan negara itu adalah satu kekuasaan yang tertinggi. Dan ini merujuk kepada sebuah negara
yang bebas dan juga merdeka. Berbanding bahasa Inggeris, bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris kedaulatan ialah sovereignty. Yang bermaksud negara yang mempunyai kuasa penuh terhadap pemerintahan. Sovereignty. Okay, kedaulatan. Okay. Dan juga bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab ini berasal dari perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Kuasa pemerintahan. Dan daripada sudut bahasa Melayu, kedaulatan merujuk kepada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Maksudnya di sini adalah, baik, kedaulatan ini sebenarnya adalah kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi. Dan di sini ada sedikit info bahawa tamadun Yunani ni, dalam bahasa Yunani itu kan, tamadun Yunani ni sebenarnya merujuk kepada tamadun Greek, dan tamadun ini berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi, dan Greek merupakan salah satu wilayah Greece pada masa ini. Dan kamu telah belajar tentang tamadun Yunani ini semasa sejarah tingkatan 1 bab yang ke-6. Kalau korang masih ingat lagi lah. Ingat lagi ke tak ingat? Okey, agak-agak korang sejarah tingkatan 1 ingat tak? Tak ingat dah tak ingat dah. Habis. Tak ingat sangat. Tak ingat sangat lah. But then don't worry don't worry. Sebenarnya di peringkat SPM yang akan masuk dalam SPM, iaitu hanyalah sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. So tidak ada form 1, form 2, form 3 tak ada. Jadi itu boleh melegakan kamu lah. Boleh melegakan sebabnya kalau masuk daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, demam kamu. Kan? Ini kalau tanya form 1 ni semua tak tahu dah ni. Tanya form 1, form 2, form 3, ingat lagi ke? Kan? Kalau tanya ni confirm dah lupa dah ni. Okey lah, boleh ingat sikit lah. Boleh lah ingat sikit. Yes, betul. Boleh lah ingat sikit-sikit lah kan. But then terus masuk ICU. Okey. Terus masuk ICU. Okey. Baik. Kita lihat kesimpulannya. Kedaulatan merujuk kuasa tertinggi sesebuah kerajaan bagi menjalankan pemerintahan negara yang bebas dan merdeka. Baik, juga hari itu kita telah lihat tentang pandangan-pandangan tokoh seperti yang ini iaitu Aristotle. Pandangan tokoh iaitu Aristotle, dia kata bahawa tokoh dia kata bahawa Aristotle kata bahawa kedaulatan ini merupakan kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Dan kedaulatan merujuk pada kerajaan yang terikat oleh undang-undang. Maknanya kedaulatan itu ialah kuasa tertinggi. Dan dalam negara kita, kekuasaan tertinggi itu jatuh kepada yang di-Pertuan Agong. Tetapi Perdana Menteri dan Jemaah Menteri hanya menjalankan pentadbiran. Itu beza dia, menjalankan pentadbiran. Right. Kemudian itu daripada sudut Aristotle. Kalau dari sudut Ibn Khaldun, Ibn Khaldun kata kedaulatan ini merupakan kekuatan dan kekuasaan sebuah negara berasaskan semangat kekitaan bangsanya. Semangat kekitaan bangsanya maksudnya merujuk kepada asabiah, sifat asabiah, taksub kepada bangsa sendiri. Obses lah kepada bangsa sendiri. So kekuatan semangat kekitaan inilah dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan sesuatu bangsa rela berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. So itu daripada Ibn Khaldun, seorang ilmuwan Islam. Itu tentang kedaulatan, kekuatan dan kekuasaan sebuah negara
berasaskan semangat kekitaan dan semangat beragama. Baik, berbanding dengan John Bodin. John Bodin pula, kedaulatan merupakan kuasa tertinggi, sama juga dalam sesebuah negara, dan kedaulatan ini sifatnya kekal dan mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, mentafsir undang-undang dan melaksanakan undang-undang. Saya pun cakap ni, yang ini adalah John Bodin, seorang ahli falsafah politik. Okey. Dan bagaimana dengan kata daripada Tunku Abdul Rahman? Okey, Tunku Abdul Rahman kata, kedaulatan ini dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. So, maknanya kedaulatan ialah prinsip kebebasan dan keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Nampak? Tunku Abdul Rahman ni sentiasa berfikir tentang nasib rakyat, rakyat tanah Melayu ya. So itu kata Tunku Abdul Rahman, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Baik. Dan kalau kita lihat yang terakhir ni, iaitu Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. Maknanya kita ada hak untuk menguruskan negara kita, mentadbir negara kita tanpa mengikut arahan daripada negara-negara penjajah yang lain. So itu kata siapa? Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara. Nak tanya korang, mantan tu apa mantan? Siapa tahu mantan tu apa? Mantan tu apa mantan? Ini Acik, Marisa cepat aja kamu jawab ya. Marisa dengan Icha ni memang ada ni memang ada. Baik, faham. Ada pengalaman lah faham. Faham. Sebab itu kalau orang-orang dia macam Arisa dengan Icha ni dia kalau Y tolak X kan. Kalau ada soalan matematik, Y tolak X berapa jawapan dia kan? Terus cakap apa kan? Padan muka. Y tolak X apa jadi? Padan muka. Kenapa? Kena tolak X tu, padan muka dia. Dia macam tu lah kan. Baik. Saya tengok Indon punya drama. I see. Kan? Jadi itu antara isu-isu lah. Tak baik cikgu. Baik. Tapi sebenarnya bukan saja di peringkat, bukan kami berdua saja sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau kita tanya pada Nakib, dia lagi tahulah. Kan? Dia lagi tahulah. Sebab dia pernah rasa, kita kata, rasa seperti negatif X lah. Negatif X, nak ditambahkan dengan Y. So dia rasa memang negatif X lah. So sebab dia adalah salah seorang X yang negatif kan. Jadi jadi sebab itu kalau kita lihat ianya adalah X lah, maksudnya mantan. Jadi jangan sebut X, sebut mantan. Kan bunyi sedap sikit. Mantan Ketua Hakim Negara, iaitu bekas Ketua Hakim Negara. So ini penggunaan mantan ni dah mula digunakan di dalam dalam karangan-karangan bahasa Malaysia. So amalkan amalkan. Baik. Baik. Kita lihat di sini tentang jenis-jenis kedaulatan. Kedaulatan ni, kita tahu kedaulatan ni ialah kuasa tertinggi, sesuatu pemerintahan. Jadi jenis kedaulatan ni ada ke cikgu? Jenis-jenis kekuasaan tertinggi ni, kekuasaan tinggi ni berapa jenis? Ada 4 jenis. Iaitu kedaulatan tradisional, kemudian kedaulatan moden, kemudian kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan
antarabangsa. So ada 4 kedaulatan ini. Kalau kita lihat kedaulatan tradisional ini merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak yang menguasai sepenuhnya segala urusan negara. Maknanya sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Cikgu nak tanya kamu, okey, dalam kerajaan kita sekarang ni, adakah kerajaan kita mengamalkan sistem pemerintahan berkuasa mutlak sekarang ni? Tak. Okey, ya betul. Okey, betul, bagus. Sebab, okey, sistem pemerintahan berkuasa mutlak ini dijalankan semasa daripada kerajaan alam Melayu dulu, iaitu Funan, Campar, okey, kemudian juga Majapahit dan sebagainya tu kan. Itu pemerintahan berkuasa mutlak. Sampailah ke Melaka. Melaka pun pemerintahan berkuasa mutlak. Sampai ke Johor Riau pun berkuasa mutlak. Dan sampailah ke pada akhir tahun-tahun sebelum Malayan Union sampai Perang Dunia Kedua, itu masih lagi sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Datang Malayan Union, dia dah start, dah tak ada sistem pemerintahan berkuasa mutlak lagi lah. Dan seterusnya sampai sekarang dah tak ada dah sistem pemerintahan berkuasa mutlak di negara kita. So kalau kita lihat, kalau kedaulatan tradisional ni merujuk pada sistem pemerintahan berkuasa mutlak, dan kedaulatan negara kita, maknanya kekuasaan tertinggi negara kita pada waktu itu berpaksi atau terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Sebab itu Raja-Raja Melayu dulu, itulah dia punca kedaulatan, kuasa tertinggi. So kedaulatan terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. Raja sebab beliau adalah pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan kedudukan itu dikukuhkan lagi, dikuatkan lagi dengan taat setia rakyat. Maknanya rakyat pada zaman itu memang setia kepada Raja-Raja Melayu. So itu, kalau pemerintahan berkuasa mutlak, itulah dia kedaulatan tradisional. Tetapi, berlaku juga kedaulatan moden. Lawan bagi kedaulatan tradisional tadi, iaitu kedaulatan moden, di mana kedaulatan moden ini dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa selepas revolusi keagungan di England dan juga revolusi Perancis yang kamu belajar semasa tingkatan 4 bab 2. So tingkatan 4 bab 2 tu yang akan belajar tentang revolusi keagungan, revolusi Perancis, itulah dia munculnya idea negara bangsa. Bukan lagi berdasarkan raja tetapi berdasarkan negara bangsa. Dan itu dipanggil kedaulatan moden. Jadi kedaulatan ini dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. So tidak ada lagi fungsi raja kat sini. Tak ada lagi fungsi raja. So selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan kini dikaitkan dengan nasionalisme atau semangat cinta akan negara yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Maksudnya di sini, selepas Perang Dunia Pertama, negara-negara ini berdaulat dan membentuk negara bangsa mereka sendiri berdasarkan persamaan rumpun bangsa, iaitu persamaan daripada sudut bahasa bangsa. Sebab itu selepas Perang Dunia Pertama wujudlah negara-negara seperti negara Jerman, negara Rusia, negara kita kata sebagai Poland. So itu kenapa kerana negara-negara itu wujud berasaskan bangsa. Contoh macam Poland. Kamu tahu Poland kan? Poland sebenarnya adalah negara untuk bangsa apa? Bangsa Polish. 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 Begitu juga kalau kamu tengok macam England. Negara-negara seperti England. England untuk tanah untuk negara apa? Negara untuk bangsa apa? Negara untuk bangsa English. Ataupun bangsa Inggeris. So
itulah dia dikatakan sebagai membentuk sebuah negara bangsa berasaskan bahasa dan bangsa. Kemudian juga kamu tengok, okey, Afghanistan. Tahu Afghanistan? Afghanistan tu ialah, stan tu sebenarnya ialah maksud tanah. Dan Afghan tu adalah bangsa. Bermaksud tanah untuk bangsa. Afghanistan. Pakistan sebenarnya adalah tanah untuk kaum ataupun bangsa Pakis. Pakistan. Kan? Jadi Thailand sebenarnya untuk tanah untuk orang-orang Thai. So itu bukti bahawa negara-negara ini dia bentuk berasaskan bangsa. Bangsa Thai, bangsa Pakis, bangsa Polish. So itulah dia sebenarnya berkaitan dengan negara bangsa. But then, sekarang ni beberapa kali negara bangsa ini berlaku, kita kata sebagai ancaman. Ancaman. Iaitu kamu tengok tak tentang krisis Rusia dengan Ukraine. Kamu tahu tak tentang baru-baru ni ada krisis? Tahu. Kan? Krisis Rusia dengan Ukraine. So apa yang berlaku sebenarnya adalah seolah-olah macam macam Rusia ingin menjajah Ukraine. Tapi nak suruh apa? Nak suruh buat test. Okey. Aduh ya. Okey. So sekejap lagi kita buat. Okey, baik. Kenapa pula cikgu? Sebab semalam. Swab test terus. Sebab semalam cikgu ada buat, ada ambil anak cikgu daripada asrama. Kemudian bila balik, anak cikgu tu telah dibuat RTK test dan dia positif. So cikgu pula yang ambil anak cikgu tu dalam kereta. So sekejap lagi cikgu kena buat RTK test. Sama ada ianya sama ada positif atau tidak lah kan. Tapi malah nak layan lah, biarlah kan, biarlah. Baik, kembali. Ada tak kamu tahu tak tentang tentang isu Rusia dengan Ukraine tu? Isu Rusia dengan Ukraine tu kamu tahu tak? Tahu Faham, actually. Baik, bagus. Adakah cikgu telah telah menerangkan pada kamu berkaitan dengan krisis Rusia Ukraine ni kepada kamu? Ada tak? Tak ada Belum lagi sangat. Belum lagi. Dan adakah kamu berminat ingin mengetahui tentang isu minat. berminat? Okey, baik. So oleh kerana ramai yang berminat, dan ada yang kata tentang Rusia akan bakal berperang lah dan sebagainya. So cikgu cikgu ada satu video berkaitan dengan konflik Rusia dengan Ukraine ni yang sebenarnya semakin tegang sebenarnya, dan dikatakan bahawa mereka boleh berlaku peperangan pada bila-bila masa sahaja. Tu merisaukan tu. Cap. Nazira tak berminat ke untuk mengetahuinya? Nazira tak berminat ke untuk mengetahui? No, cikgu, please. Baik. So cikgu akan kongsikan dengan kamu satu video berkaitan dengan kedaulatan kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula, lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, dan juga Persekutuan Malaysia 1963. So itu adalah kedaulatan moden. So kita dah lihat kedaulatan tradisional dan juga kedaulatan moden. Baik, sebelum cikgu meneruskan, korang ni okey ke tak okey ni?
Lemau ke, tak lemau ke, ngantuk ke, ataupun letih ke, cerita. Macam lemau je cikgu tengok masing-masing. Lapar, lama Ica sian. Okey. Ica kat mana tu, Ica? Ica kat mana sekarang ni? Okey, kat rumah. Rumah kat mana? Rumah kat mana? Rumah kat mana? Kat mana tu? Okey. So kita lihat. Tahu dah. Tahu dah. Baru ingat nak belanja makan. Okey, dah tahu dah. Okey. Baik. So Zaim, macam mana Zaim? Okey. Nakib. Okey. Nias. Okey. Dan juga Damia. Okey Okey, baik. Kita teruskan sikit lagi. Okey, sikit lagi. Tak banyak, sikit aja. Okey, baik. Iaitu kita nak lihat di sini iaitu tentang kedaulatan yang ketiga. Iaitu kedaulatan undang-undang. Iaitu kedaulatan undang-undang ini bermaksud kerajaan, bukan sahaja rakyat, kerajaan dan rakyat terikat oleh undang-undang yang perlu dipatuhi. Maksudnya kerajaan dan rakyat perlu ikut undang-undang. So kedaulatan undang-undang ini akan menjamin keadilan. Bila kita utamakan undang-undang, maka hidup kita akan sejahtera dan kita akan hidup dalam keadaan yang adil dan dalam keadaan kehidupan bermasyarakat yang aman, stabil dan juga makmur. Jadi badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan kedaulatan undang-undang. Sebab itu, kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat dalam rukun negara. Baik, di sini ada gambar. Okey, ini di Putrajaya. Okey, kena ingat nama ni. Sebab soalan ada keluar tentang gambar ni. Cikgu ada tengok. Ada satu soalan keluar gambar ini. Gambar ini dipanggil istana. Tapi bukan istana sultan. Tapi istana kehakiman. Istana kehakiman. Jadi maknanya hakim-hakim tinggi, dan juga urusan-urusan pengadilan di peringkat tinggi akan dibuat di sini, di istana kehakiman. Dan kalau kamu fikir, mungkin kamu akan kata, istana kehakiman inilah sebenarnya yang akan buat undang-undang. Salah. Ingat istana kehakiman bukan tempat untuk buat undang-undang. Tetapi istana kehakiman adalah tempat untuk melaksanakan undang-undang. Menjalankan undang-undang. Itu istana kehakiman. Habis tu siapa yang buat undang-undang? Siapa buat undang-undang? Siapa yang buat undang-undang? Boleh tulis dalam Zoom chat sekarang. Ya dan betul. Yang istana kehakiman ni macam mahkamah lah, pejabat mahkamah untuk mengumpulkan sejarah. Ya, maknanya undang-undang dibuat di mana? Undang-undang dibuat di parlimen. Nampak tak? Parlimen buat undang-undang. Bila undang-undang dah siap, undang-undang itu dihantar ke istana kehakiman supaya undang-undang itu boleh dilaksanakan. Nampak tak? Kepentingan parlimen, kepentingan istana kehakiman. Parlimen yang buat undang-undang dan kemudian serah pada istana kehakiman. Istana kehakiman yang laksanakan undang-undang. So, laksanakan itu maknanya apa? Buat undang-undang apa? Menjalankan undang-undang. So, kamu kena tahu perbezaan itu. Itu dipanggil kedaulatan undang-undang. Baik. Dan yang terakhir iaitu kedaulatan antarabangsa. Kita lihat kedaulatan antarabangsa. Kedaulatan antarabangsa ni sebenarnya merujuk kepada pengiktirafan PBB ataupun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap sesebuah negara. Maknanya PBB iktiraf sesebuah negara dan pengiktirafan itu tidak boleh dicabuli. Maknanya tidak boleh disentuh
oleh negara lain. Okey, sebagai contoh kita lihat Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. So, keanggotaan negara kita, bila negara kita jadi anggota PBB, ini membuktikan bahawa dunia telah mengiktiraf negara kita. Ingat bila kita menjadi anggota negara PBB, kita menjadi anggota PBB, maka itu bukti bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka dan juga berdaulat. So itu kedaulatan antarabangsa. So kalau kamu lihat di sini, inilah gambarnya Dr. Ismail Abdul Rahman sebelah kiri, Ismail Ali, okey, dan juga Tunku Jaafar sedang mendengar ucapan pembukaan di Perhimpunan Agung PBB ke-12 sewaktu Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai anggota ke-82 Badan Dunia itu. Baik, kalau kamu ada bertanya, okey cikgu, siapakah orang-orang ini cikgu? Baik, Dr. Ismail Abdul Rahman, beliau ni adalah Menteri Luar, okey, Menteri Luar Menteri Luar Kerajaan Tanah Melayu semasa merdeka, dan nama dia inilah yang telah diabadikan sebab dia ni banyak menyumbang. Dia inilah telah diabadikan kepada nama-nama taman yang terletak di Kuala Lumpur dan Selangor. Di Kuala Lumpur ada satu taman dipanggil Taman Tun Dr. Ismail. Iaitu di Damansara. Di KL kan. Itu adalah nama dia. Satu lagi iaitu di Shah Alam ada TTDI Jaya. Baik, TTDI sebenarnya merujuk kepada Tun Dr. Ismail. Taman Tun Dr. Ismail Jaya, TTDI Jaya. So, itu antara maklumat tentang tokoh ini iaitu Dr. Ismail Abdul Rahman. Okey. Baik. Kemudian untuk yang seterusnya, kalau kamu lihat yang kedua iaitu nama dia Ismail Ali. Baik, kalau Ismail Ali ini, baik, kalau tidak salah cikgu lah, Ismail Ali ni orang yang kedua yang ini. Ismail Ali ini sebenarnya ialah bekas Menteri Keuangan ataupun bekas Menteri Gubernur Bank Negara, kalau tak silap cikgu salah satu tu. Dan juga beliau ini adalah dikatakan sebagai abang ipar kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Abang ipar kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bekas Perdana Menteri kita tu kan. Isterinya Dr. Hasmah Ali kan. Dr. Siti Hasmah Ali. So yang ini kalau tak salahnya abang kepada Dr. Siti Hasmah Ali, iaitu abang kepada isteri Perdana Menteri kita, bekas Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey. Baik. Itu kalau tak silap cikgu lah. Okey. Sebab orang dulu banyak nama yang sama kan. Baik. Yang ketiga ini iaitu Tunku Jaafar. Baik. Tunku Jaafar ni sebenarnya adalah sekarang ini kalau cikgu, Tunku Jaafar ini adalah iaitu sultan ataupun raja bagi Negeri Sembilan. Yang mulia Tuanku Jaafar adalah sebenarnya ini beliau adalah ataupun baginda adalah pemerintah yang di-Pertuan Besar bagi Negeri Sembilan, Tuanku Jaafar. So tiga-tiga orang ini memang mewakili Malaysia untuk ke PBB bagi menerima dijemput untuk menjadi wakil Malaysia untuk menerima watikah, menerima surat kebenaran sebagai anggota ke-82 PBB pada 17 September 1957. Jadi pada hakikatnya setiap negara yang berdaulat, kalau negara yang berdaulat, kesimpulannya negara yang berdaulat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengatur segala hal yang ada dalam wilayah tanpa campur tangan kuasa asing. Nampak tak? Maknanya kalau macam kes Ukraine, kalau Russia ingin campur tangan,
bermakna negara Ukraine itu diancam kedaulatannya kan? Kedaulatannya telah diancam. Jadi sebab itu penting, ini memberi kesedaran kepada kita tentang cabaran bagi mempertahankan negara kita. Oleh hal demikian, rakyat perlu gunakan kebijaksanaan bagi menghadapi cabaran demi mengekalkan kedaulatan negara kita. Maksudnya di sini, kalau katakan berlaku kamu tak berpuas hati dengan kerajaan macam mana sekalipun, jangan menggadaikan kedaulatan negara. Gunakan saluran yang betul, iaitu gunakanlah saluran pilihan raya untuk menggantikan pemimpin. Kalau tidak nanti jadi macam Rusia dengan Ukraine tu. Okey, baik. Ada soalan? Ya, kalau ada soalan nak tanya silakan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya. Tak ada. So macam termanggu sekejap. Ya. Melihat okey. Semua terdiam terkaku ke ataupun semuanya tiba-tiba mengantuk dan rasa tak selera ke? Bak kata Ica dah mula start lapar. Lapar dah, Ca? Sian, Ca. Okey. Nak makan dah ke? Nak makan dah ke? Kesian korang ya. Lapar gitu. Okey. Baik. Saya tak nak makan lagi. Tengah makan. Okey, tengah makan okey, sambil buat sambil dengar kelas, sambil buat sambil ni ya. Sambil okey, sambil makan tu. Okey, ada soalan lain? Mungkin Daniel ada soalan? Daniel, ya. Ada soalan nak tanya Soalan apa tadi tu? Lupalah cikgu. Okey. Okey. Baik. Masih boleh meneruskan pembelajaran? Masih boleh meneruskan? Boleh ke tak boleh ni? Ke dalam mau dah? Boleh kot? Boleh. Okey. Kalau boleh, sikit je lagi. Cikgu tak nak panjang-panjang sebab dah tengah hari ni cikgu tahu korang semua lemau ni. Okey. Baik, sikit lagi. Baik. Kita dah lihat tentang jenis-jenis kedaulatan. Okey. So kesimpulannya kedaulatan ada 4. Okey, iaitu kedaulatan tradisional, kedaulatan moden, kemudian kedaulatan undang-undang dan kedaulatan antarabangsa. Baik. So kita nak tengok tentang apa ciri negara yang berdaulat. Maknanya apakah karakteristik kalau nak kata negara berdaulat ni, cikgu, negara berdaulat ni sebenarnya macam mana sebenarnya? Apakah ciri-ciri yang menunjukkan negara itu berdaulat? Senang saja. Okey. Bermakna di sini yang paling penting apa tahu? Kita kata bahawa setiap negara yang bebas dan merdeka. Ingat negara yang bebas dan merdeka bermakna dia sudah ada kedaulatannya. Kalau negara itu belum merdeka, masih lagi di bawah penjajahan British ataupun penjajahan negara-negara lain, so dia belum berdaulat. Itu paling simple lah. Okay. Dan apakah ciri negara berdaulat yang paling penting? Antaranya, negara yang berdaulat, pertama sekali dia mesti mempunyai pemerintahan. Dia ada pemerintahan. Maknanya, pemerintahan negara berdaulat ini diwujudkan, pemerintahan ini diwujudkan untuk apa? Untuk menjaga kestabilan politik, untuk menjaga keamanan, untuk pertahanan dan juga untuk menjaga ekonomi. Maknanya, pemerintahan tu yang akan atur pertahanannya, ekonominya, dan menjaga keamanannya, menjaga kestabilan politik. So, pemerintahan itu penting. Dan pemerintahan ini akan dijalankan secara teratur. So, Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan. Bagaimana pemerintahan kita? Pemerintahan negara kita iaitu melalui sistem raja berperlembagaan
dan demokrasi berparlimen. Nampak tu? So ketua utama negara ialah yang di Pertuan Agong. Ingat ketua utama negara ialah yang di Pertuan Agong. Manakala ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Ada beza Ketua kerajaan, maknanya ketua pemerintahan ialah Perdana Menteri. Tapi ketua utama negara ialah yang di Pertuan Agong. Jadi maknanya ciri negara yang berdaulat yang pertama, negara itu mesti mempunyai pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu mestilah mempunyai sempadan. Ini sempadan. Okey, sempadan ni maknanya apa itu sempadan? Garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran iaitu Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei dan juga Filipina. Dan sempadan Malaysia ini diakui oleh masyarakat antarabangsa khasnya PBB. Dan penetapan sempadan ini, kenapa nak buat tetapkan sempadan ya? So kalau kita tetapkan sempadan, maka akan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan dan pembangunan ekonomi negara kita. Maksudnya di sini, kalau kita tahu sempadan negara kita tu, bermakna sampai situlah kita akan uruskan dia. Contohnya kalau katakan, nak ini kawasan kita nak buat bercucuk tanam sampai mana? Sampai situ saja. Sebab kawasan situ dah masuk negara lain. So kita sampai situ saja. Kemudian kalau kita nak hantar tentera, hantar tentera sampai mana? Sampai sini saja ya. Kenapa? Sini saja sempadan negara kita. Yang sebelah sana tu sempadan negara lain. So kita tak boleh masuk campur kat sana. So sampai sini saja. Maknanya memudahkan urusan pemerintahan dan pentadbiran. Nampak tak? So dia jelas sampai mana tahap kuasa dia. Sebab tu pentingnya ada sempadan. Macam kamu lah. Kamu tak perasan kat rumah kamu. Kamu sekarang berada dalam bilik, betul tak? Sekarang ni kamu berada dalam bilik. So, bilik kamu tu, yang dinding-dinding tu semua, itu adalah sempadan kawasan kamu. Which is kamu yang perlu jaga dia. Kamu yang perlu pastikan bilik tu bersih. Kamu perlu pastikan bilik tu sentiasa dalam keadaan kemas. Betul? Jadi, kalau mak kamu daripada luar, dia masuk, dia buka, dia tengok, kan? Dia tak marah adik kamu. Dia tak marah ayah kamu. Tapi mak kamu akan marah kamu. Kalau dia nampak banyak sampah dan juga tak berkemas. Sebab apa? This is your area. Bordernya kat sini. So, kamu kena jaga. Tapi kalau kat luar tu bukan lagi tugasan kamu. Badan kalau kat luar tu kalau kamu buat sekali lagi baik. Dia gitu. Jadi perlunya ada sempadan untuk mengetahui sampai mana tahap kuasa, bidang kuasa kamu. So itu berkaitan dengan mempunyai sempadan. Nampak tak sempadan Malaysia ni? Baru ni ada yang tanya, cikgu, sempadan Malaysia yang mana satu ni kat laut? Ni aja. Dia kalau ikutkan dia sampai sini, maknanya dia akan terus sampai sini, kemudian dia separuh Kalau Selat Melaka tu separuh, kemudian dia naik sini sikit, kemudian dia ikut sini ni, sampailah sini. Dan dia pusing kat sini. So dia kat sini, dia begitu dah beginilah. Lebih kurang begini. Inilah kawasan negara kita. So, Thailand pun tak boleh masuk ke sini, kita pun tak boleh masuk ke sana. Dia gitu. So, inilah kawasan yang kita perlu jaga, menjadi kawasan sempadan. Baik. So, kalau ciri negara yang berdaulat, dia mesti ada pemerintahan, dia mesti ada sempadan. Kemudian, yang ketiga, kita akan lihat berkaitan dengan perundangan. Setiap negara pasti akan ada undang-undang.
So sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Mesti ada undang-undang, mempunyai perundangan nombor 3. Okey. Sistem perundangan ni penting untuk apa? Memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan untuk melindungi rakyat. Ini gambar. Okey, gambar di parlimen. Nampak tak? Okey, gambar di parlimen. Tapi kalau cikgu tengok yang ini, okey. Okey, siapa boleh bagi tahu? Dalam parlimen dia ada 2 dewan. Dewan negara dengan dewan rakyat. Cikgu nak tanya kamu, yang ini dewan negara ke dewan rakyat? Cuba bagi tahu. Yang ini dewan negara ke dewan rakyat? Siapa boleh jawab? Cuba tengok betul-betul. Ini dewan negara ke dewan rakyat? Okey, baik. Sebenarnya kalau kamu tengok betul-betul, okey, bila ada speaker kat sini, okey, kemudian juga ada dia punya kita kata cokma di depan ni ada macam sebatang cokma kat depan ni ya. Kemudian orang-orang di sini berpakaian seperti ada songkok dan ada dia punya selempang macam tu. Okey, dan kalau kamu lihat paling obvious kalau kamu lihat okey, antara susunan meja dengan meja ini rapat. Okey, dia rapat dan dia tak ramai. Bilangan dia cuma ada 1, 2, 3 baris. Ini pun 1, 2, 3 baris. Ini pun ada beberapa baris. Bermakna ini adalah dewan. Inilah dia dewan negara. Ini dewan negara. Kalau yang dewan rakyat lagi besar dan juga lagi ramai. Ini dewan negara. So kita ada 2 dewan kat situ. Apa tugas dewan-dewan ini? Iaitu untuk menggubal undang-undang. Buat undang-undang lah. Buat undang-undang sebenarnya. So kamu tahu Menteri Pendidikan kita, Menteri Kanan Pendidikan iaitu Dr. Razi Jidin kan? Dr. Razi Jidin tu dia kat sini lah. Dia dekat sini. Dia dekat dalam Dewan Negara. So kita kata sebagai antara orang-orang yang pakar dalam bidang pendidikan lah. Okey, baik. So asas kepada sistem perundangan negara kita adalah berpandukan kepada perlembagaan persekutuan. So parlimen, ini parlimen ada dewan negara, dewan rakyat kan. Parlimen bertanggungjawab menggubal, membuat dan menentukan sistem perundangan negara kita. So parlimen lah yang buat dan menentukan sistem perundangan negara kita. Di mana? Di sinilah. Baik. So kita telah lihat 3, okey, iaitu pertama sekali, okey, ciri negara yang berdaulat iaitu mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, kemudian juga mempunyai perundangan dan yang terakhir mesti mempunyai rakyat. Okey, tak guna ada negara tapi tak ada rakyat. Okey, mempunyai rakyat. So rakyat merupakan penduduk di sesebuah negara dan rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan yang dikuasakan oleh pemerintah. Kita semua ni adalah rakyat lah. Sebab itu kita perlu perlu tunduk dan juga perlu patuh kepada undang-undang. Okey. Dan rakyat negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan resam. Mereka disatukan melalui satu bahasa, okey, dengan kebudayaan, rukun negara serta identiti nasional yang sama. Ini contoh satu stem kenangan berkaitan dengan keunikan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. So kita ada macam orang-orang Sabah Sarawak, kemudian juga kita ada orang-orang India, begitu juga kita ada orang Melayu, Cina, dan juga Kadazan dan sebagainya. So ini menunjukkan rakyat yang mana berbilang kaum dan juga bersatu padu. Okey. Baik. Cukup sampai situ dulu. Okey, jangan kita banyak-banyak, nanti kan korang